Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dan salam ukhuwah pada rakan-rakan di Masjid Singapura yang sempat hadir pada petang ini untuk kita berkongsi pikiran serba sedikitnya tentang satu warisan besar, yaitu suatu Salatin sebagai karya agung yang hingga kini terus dikaji, ditelusuri asal muasal pengarangannya dan sudut-sudut lain yang menggambarkan kebesaran kehebatan karya agung kita ini. Saya barangkali bukan tokoh ataupun orang yang tepat untuk berbicara tentang tajuk yang besar. Pembicaraan itu tidak besar orangnya, tapi topik ini cukup besar. Namun saya memberanikan diri juga sedikit untuk ikut berbicara tentang karya agung kita ini, kerana relevansinya dan kesinambungan itu sangat penting untuk kita fikirkan. Bukan sekadar sebuah karya susastra yang harus dibaca untuk sebagai pelipur lara ataupun sebagai hiburan, tetapi nilai-nilai pemikiran, kemanusiaan dan yang lain itu saya kira sangat besar untuk kita bicarakan. Secara ringkas saja, ini saya kira tidak perlu saya panjang lebarkan, hanya menunjukkan betapa hebatnya satu Salatin sebagai warisan agung tamadun kita, dengan rujukan pada hasil-hasil kajian yang telah dilakukan, seperti bukti adanya demikian banyak salinan satu Salatin, dan ada edisi-edisi atau versi-versi yang ditampilkan seperti dalam salat itu Ustaz Syalbeh Munshi, Leiden, Samad Ahmad, itu versi yang digunakan terkini. Dan karya ini dikaji oleh para sarjana sebagai karya yang mempengaruhi karya historiografi yang lain, seperti misal Melayu, Hikayat Patani. Bahkan kalau menurut salah seorang sarjana juga katanya ada pengaruh kepada Hikayat Raja Jepasar, tapi itu disangkal oleh sarjana lain kerana mungkin dalam konteks pentarihannya tidak wajar. Dan yang menarik bagi saya, suatu Salatin atau sejarah Melayu, sejarah Melayu itu ialah judul diberikan oleh Syariah Barat, tapi asal muasal ialah suatu Salatin. Karya ini dikaji bukan saja dalam konteks sastra atau historiografi, tetapi dikaji oleh para sarjana yang bergerak dalam bidang lain. Bidang sejarah itu pasti, meskipun karya historiografi ini dianggap tidak menurut kriteria atau ciri-ciri kesedaran barat atau moden, namun almarhum Ustaz Abdul Wahid sebagai contoh, salah seorang sejarawan ulung di Malaysia, menganggap sejarah Melayu atau satu Salatin sebagai sumber penting dalam persejarahan tanah Melayu pada waktu itu, Malaysia. Dalam bidang lain juga, geografi, undang-undang, dan bahkan dalam bidang linguistik juga. Saya berpeluang sedikit mengkaji konteks linguistik dalam suatu Salatin sebagai bukti bahawa kekuatan suatu Salatin dalam konteks bahasanya bersinambung dengan bahasa Melayu kini, iaitu alhamdulillah sudah dibuktikan dalam tesis sarjana saya dahulu berdasarkan bidang sintaksis ataupun binaan ayat dalam sejarah Melayu atau suatu Salatin yang ternyata masih tetap utuh dalam penggunaan bahasa ini, dengan mengambil korpus daripada karya Christmas dan Anwar Redwan sebagai sastrawan mungkin zaman baharu atau zaman moden, yang melanjutkan meskipun bentuk zahirnya, gaya itu tetap berlainan, tetapi yang saya kaji lah dasar-dasar bahasanya dalam konteks
Ini dikatakan aturan asas ataupun dasar bahasa itu masih tetap berlangsung, dan itu dapat dibuktikan dalam konteks binaan ayat-ayat dalam karya-karya moden yang terkawal. Saya tidak memilih semua karya sastra, tapi Christmas dan Lahiruddin antara dua orang sastra moden di Malaysia yang saya kira mengawal bahasanya, tidak dalam konteks melupakan soal gaya bahasa, tetapi gaya bahasa dalam konteks yang tetap berkaitan dengan soal sistem bahasa. Nah, ini juga pernah disebut oleh Asmah Yomar, betapa bahasa dalam sejarah Melayu itu jadi sumber data dalam penulisan atau penyusunan tata bahasa tradisional, ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Saya harap ceramah bertani tidak menimbulkan keadaan khusyuk, tawaduk dan tertunduk. Suasananya mungkin tidak sesuai, patut tadi kita buat persembahan saja. Tapi ini barangkali satu perkara yang harus sama-sama kita renung. Dan dalam konteks sejarah Melayu atau Salat Salatin menjadi warisan kebangsaan Malaysia, sudah pun diterima dasar Akta Warisan Kebangsaan 2005, dan di peringkat antarabangsa kita semua tahu bagaimana suatu Salatin diiktiraf sebagai satu pada warisan dunia pada tahun 2001 oleh UNESCO. Terus atau kalau ada alat pengawan saya. Tidak. Saya terus masuk ke bahagian yang berkaitan dengan tajuk, yaitu apakah kesinambungan dan relevansi suatu Salatin dalam konteks zaman ini. Pertama, secara ringkas, melihat bagaimana penyusun sejarah Melayu atau suatu Salatin sangat menitik beratkan soal nasab, soal keturunan. Maka itu oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dilantik oleh Allah SWT sebagai Nabi dan Rasul, maka baginda itu terpilih daripada keturunan yang baik-baik, Bani Quraisy. Itu suatu takdir yang ditentukan oleh Allah. Pemilihan nasab itu juga ada perhitungan dalam soal menilai saksiat, nilai kewibawaan seseorang, termasuk Nabi kita. Maka dalam hal ini bukan saja soal dikaitkan nasab atau keturunan atau susul galur raja-raja, pemerintah Melaka atau alam Melayu dengan tokoh besar dunia Iskandar Zulkarnain. Saya kira yang tersembunyi di balik itu ialah untuk menunjukkan falsafah betapa penting nasab ataupun keturunan dalam soal kepemimpinan. Maka itu kita nak memilih pemimpin, kita lihat, kita kaji juga nasabnya, latar belakangnya, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan ungkitan tentang keturunan-keturunannya yang terdahulu. Saya teringat juga bila saya di China, kajian seorang sarjana Cina yang bukan Islam sampai pada rumusan bagaimana Cheng He atau Cheng Ho itu sebenarnya merupakan lapis ke-37 nasab pada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Hasan atau Husain, anak Sayyidina Ali Abi Talib. Jadi itu menunjukkan Cheng Ho bukan semata-mata diutus oleh Maharaja Yongle Sin Ming. Itu saya kira ada geraknya, ada petunjuk dari Allah SWT yang saya kini mengapa sampai seorang tokoh muslim yang terjadi duta besar ke alam Melayu, bahkan ke Asia Selatan, bahkan juga sampai ke Asia Barat. Tentu ada kaitan ini, mungkin hipotesis, mungkin juga seperti tesis sahabat kita Isa Kamari soal firasat. Sekali ini ada kaitan juga dengan firasat. Mengapa Raja Yongle menghantar Cheng He ke alam Melayu untuk menjalin suatu persahabatan antara dua kerajaan Melayu dan kerajaan Cina. Ada saya kira firasat yang tak disedari oleh Maharaja Yongle. Ini saya kira kuasa Allah menentukan, menggerakkan hati orang Islam dan Islam dalam
menentukan satu kejadian atau peristiwa. Dan juga penting dalam soal ini bagaimana Wa'adat Selangsa Purba dengan Demang Bartaun yang sudah panjang lebar dicarikan orang, saya kira sangat penting dalam konteks sekarang. Kalau bicara tentang soal ada politik di negara saya sebagai contoh, ini ada relevansi yang sangat penting. Soal kontrak, soal perjanjian antara yang memerintah dengan diperintah itu menuntut taklif itu dipenuhi, walaupun di sini yang lebih berkaitan dengan soal kemuliaan, soal menjaga marwah dan martabat kedua pihak. Tetapi saya kira yang tidak dinukilkan oleh penyusun karya besar ini lebih pada itu, bagaimana taklif dan amanah yang dipegang oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk menjadi raja, perdana menteri, menteri, penjara awam. Saya kira itu semua berkaitan dengan natijah pada wa'adat yang berlaku, yang dinukilkan dalam hari itu. Saya kira Haji Rahmat jauh lebih arif dan berkelayakan untuk membicarakan soal ini. Kerana dalam konteks sekarang belum selesai lagi. Ya. Dan kita juga menyaksikan kisah-kisah dalam suatu Salatin yang saya kira bukan sekedar kisah. Kisah-kisah perkahwinan yang menjadi asas pembentukan keluarga dan masyarakat yang utuh. Itu juga merupakan satu tafsiran. Maka itu apabila dalam episod-episod tertentu diperihalkan, dikisahkan adanya perkahwinan yang tidak melalui proses yang sewajarnya, maka timbul masalah. Maka dalam episod seperti Sultan Mahmud ingin menggoda isteri Tun Yazid, contoh itu, maka timbul masalah dalam pemerintahan yang berkenaan. Demikian juga hasrat untuk memberi isteri Puteri Gunung Ledang yang tentu tidak mungkin, tetapi itu sebagai satu perlambangan bagaimana pemerintah harus sentiasa sadar tentang letak dirinya dan harus mendirikan corak kehidupan di berdasarkan syariat. Itu saya kira banyak tafsiran yang dapat kita ambil pada episod dalam suatu Salatin. Ada satu saja hasil tentang catatan di kaki Gunung Ledang yang juga mengkritik penguasa secara umum, tidak tertuju pada penguasa secara umum, yang merupakan realiti bahawa pemimpin hidup dalam keadaan perlu menunaikan taklif dari amanah dan tidak harus menjurus pada nafsu personal atau nafsu pribadinya untuk mencapai suatu kepuasan pribadi. Dan itu dapat dirincikan dengan melihat berbagai episod yang ada dalam suatu Salatin. Demikian juga secara ringkas kita menyaksikan bagaimana kalau episod Wan Empuk dan Wan Malini, ya, itu juga sudah menggambarkan sistem ekonomi yang berteraskan atau berasaskan pertanian, dan kemudian berkembang sistem ekonomi yang berteraskan perdagangan dengan rakaman, saya lupa saya tepat mungkin Prof. Hadijah sisa boleh ingat. Menurut catatan almarhum Zainal Abidin Wahid, katanya dalam sejarah Melayu, saya belum sempat menyimak lagi, ada sekitar 80 etnik yang berada di kota Melaka untuk melaksanakan perniagaan. Jadi yang dari Parsi, Arab, Cina, India dengan puluhan yang lain dari alam Melayu sendiri, berbagai bangsa etnik itu berhimpun di kota Melaka. Dan itu seperti yang saya sebut juga di Dewan Negara, di pemimpin negara di Malaysia, harus menjadi iktibar bagaimana Melaka yang dihuni oleh 80 etnik termasuk dari luar alam Melayu dapat hidup dengan harmonis, dengan menghormati tamadun terasing tamadun lain. Jadi mengapa dalam keadaan sekarang, contoh negara saya, ada 3 etnik utama, Melayu, Cina, India, dan puluhan etnik dan subetnik di Sabah, Sarawak, termasuk orang asal, orang asli
di Semenanjung tidak dapat mencapai perpaduan atau kehidupan harmonis. Tentu ada sebabnya. Pada saya paling penting adalah penghormatan dan pengharapan kepada tamadun trust, bangsa trust. Dan saya tidak pernah segan sibuk kalau di Malaysia bercakap di mana-mana, Melayu Islam itu adalah trust, bangsa trust. Ya, kalau itu dirobekkan, dirosakkan, cuba dirubah, akan tiba bencana besar. Dan ini peringatan yang dapat kita ambil daripada satu Salati juga. 80 etnik berimpun, tapi Melaka tetap utuh sebagai pusat entrepo, pusat dagangan antarabangsa, pusat yang melahirkan tamadun besar, dan kemudian asimilasi wujud hingga kini. Kumpulan kaum Cina peranakan Babanya, tapi tak ada katanya Gafar Baba lah, kebetulan namanya keturunan Baba. Gafar Baba itu bukan orang Baba, itu jelas orang Melayu Tulen di Melaka. Untuk orang India ada kumpulan Cetiar, ini pun masih mengamalkan adat lama yang berteraskan adat Melayu, meskipun mereka tetap beragama Hindu. Dan satu lagi sudah kedatangan Peringgi atau Portugis. Saya menyaksikan dia kini kumpulan Kristen. Kristen ini sebutan ini adalah Kristian. Dia tu waris pada askar-askar mungkin orang Peringgi yang tidak pulang. Itu menetap di Melaka dan mengamalkan istiadat Melayu. Termasuk makanannya, walaupun mereka tetap beragama Nasrani atau Kristen. Inilah keutuhan yang saya kira perlu dilihat dan dijadikan teladan oleh pimpinan, oleh masyarakat sekarang. Saya mungkin tidak dapat menganalisis keadaan yang ada di Singapura, tetapi saya kira dengan meneliti bagaimana episod-episod dalam satu Salati itu banyak juga berkaitan dengan keadaan sosiopolitik, sosial budaya di negara ini. Dan yang lain itu segera juga secara ringkas dapat melihat soal gambaran tentang stratifikasi sosial pada waktu itu yang menjadikan Melaka dan juga sebetulnya seluruh pemerintahan kesultanan di alam Melayu mencapai suatu kekuatan dan kewibawaan. Kita menyaksikan Kesultanan Melayu tersebar di seluruh alam Melayu, bermula di Samudra Pasai, di Perlak, selain Melaka juga Aceh, di Jawa. Jangan terlupakan, saya kena menyebut Jawa kerana asal usul leluhur saya dari sana, di Kendal. Jadi di Jawa itu ada kerajaan Demak, Kesultanan Demak yang cukup hebat, dan terdiri Masjid Agung di Demak itu juga warisan daripada hasil dakwah leluhur kita bagi orang Jawa. Di Kalimantan sendiri ada kerajaan, di Sulawesi, di Pakani, artinya di seluruh alam Melayu kita melihat bagaimana keutuhan, kewibawaan sistem kesultanan. Bagi konteks Malaysia, saya katakan ini baru saja saya selesai rakaman yang akan disiarkan insyaAllah 29 hari bulan sempena dengan tamatnya tempoh Tuan Agong Sultan Abdullah, dan insyaAllah Sultan saya, Sultan Bangsa Johor akan menjadi. Kadang-kadang orang tanya mengapa anda mengatakan anda bangsa Johor. Saya itulah diisytiharkan oleh Sultan saya. Jadi saya adalah bangsa Johor. Jadi saya katakan bahawa sistem beraja satu pada tonggak tamadun negara, tamadun bangsa yang tak boleh dirubah. Kalau dirubah, satu pancang akan roboh, runtuh, dan itu akan menggugat kestabilan negara. Kita menyaksikan bagaimana walaupun dikatakan raja berkelembagaan, tetapi dengan wewenang, dengan budi bicara dan kewibawaan sultan, maka berapa krisis atau kemudahan politik itu dapat diatasi. Kita menyaksikan beberapa tahun yang lampau timbul masalah. Sekarang ini harap tak ada masalah lagi lah. Dalam tempoh yang singkat 4 orang Perdana Menteri, itu sebahagian diselesaikan oleh Yang Pertama Agung dengan sistem syura. Sistem syura, rundingan, pemusyaratan dengan raja-raja lain. Maka diambil keputusan
untuk menyelesaikan kemelut politik yang kalau dibiarkan pada orang politik itu tidak selesai. Saya orang politik juga menekan secara langsung ini supaya menjaga keutuhan negara itu, jangan hanya memikirkan kepentingan politik, tapi keutuhan negara itu perlu dijaga. Alhamdulillah soal ini saya menyaksikan bagaimana raja-raja Melayu memberikan semangat besar dalam stabilan politik di negara Malaysia. Dan di sini saya kira perlu juga kita menelusuri bagaimana kesultanan yang wujud dalam zaman Islam itu sebenarnya sudah berakar pada satu sistem pra-Islam, dan ini juga satu fakta yang kadang-kadang dilupakan orang, bahawa sudah ada satu sistem kedatuan paling tidak dalam sejarah Sriwijaya sebagai empire maritim, empire kelautan, kuasa kelautan di alam Melayu pada abad 7 terutamanya, walaupun abad 13 jangka hayatnya, tetapi yang cemerlang pada abad 7 itu sudah wujud sistem kedatuan yang menentukan corak pemerintahan dengan raja, dengan lapis-lapis pembesar dan pegawai sebagai suatu mekanisme untuk menunjukkan pemerintahan yang sangat berkesan. Dan pertalian ini hingga kini kalau orang bertanya betul dari kedatuan, ya kita cuba rujuk pada gelaran pembesar di Borneo terutama. Salah satu gelar pembesar ataupun sebagai penyerapan pada jasa seorang di Borneo itu ialah Datu. Sampai sekarang masih wujud Datu, termasuk juga di Brunei. Tapi ada juga yang orang yang berkurang mengatakan, oh Datu itu tak lengkap, tak ada K-nya, tak ada hukumannya. Seperti itu sistem, kita tak boleh berandaian Datu itu satu gelaran lebih rendah. Di Borneo terutamanya yang masih mengekalkan sistem itu, maka itu satu bukti sejarah linguistik telah wujud satu kedatuan selain soal prasasti yang sudah dikaji dan kesinambungannya dengan kesultanan. Dan sekarang dalam konteks Malaysia dan Brunei MIB, Melayu Islam Beraja, itu masih tetap relevan. Yang saya katakan tadi, untuk menjamin keutuhan politik Malaysia, terutama sistem beraja masih tetap diperlukan. Dan juga penting dalam satu salatin soal episod atau babak yang memberikan soal pengislaman alam Melayu. Kita walaupun dipertalikan soal peranan ulama-ulama besar seperti Syekh Ismail pakai Muhammad sebagai utusan dari alam ataupun dari bumi Nabi, itu bermula di Sumatera, di Samudra Pansur kita tahu berkaitan dengan Pansur, tempat lahir Hamzah Pansur dan tempat-tempat lain. Dan kalau kita ke Pulau Besar di Melaka, saya dapat kita temukan kuburan Syekh Ismail Arifin yang pada masa itulah tokoh yang diutus oleh sama ada Nabi atau sahabat Nabi untuk menselamkan alam lain. Dan catatan sejarah itu menunjukkan bagaimana Syekh ini menjadi guru pada sekian banyak guru, kepada sekian banyak mubawir dan di alam lain. Bahkan sejumlah wali songo, wali 9 di Jawa itu, kalau menurut rakaman sejarah pun berguru pada Syekh Ismail Arifin. Dan ini membuka ruang untuk kita mengkaji lebih dalam tentang soal pengislaman di alam lain yang menjadi suatu mercu tanda, suatu babak penting yang dikatakan oleh Profesor Said Nakil Atas menentukan satu babak baru dalam tamadun lain. Meskipun kita mewarisi sejumlah unsur tamadun pra-Islam, tetapi itu semua telah diselaraskan dengan Islam sebagai suatu bukan saja agama dan pengertian ritual, tapi Islam sebagai suatu tamadun, suatu wasilah pembinaan tamadun yang saya kira sangat cocok dengan yang dilakukan oleh Ibn Khaldun dalam Muqaddimah, karya besar Muqaddimah. Dan ini pada hemat saya, mengapa Islam dalam konteks negara saya Malaysia itu perlu sangat dipertahankan karena 11 perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, tapi dengan tidak menafikan
orang Islam bebas mengamalkan agama masing-masing. Bagi saya suatu konteks di demokrasi kebebasan yang sangat besar. Di sana sini kita dapati rumah ibadat yang bukan Islam tetap wujud di Malaysia itu. Jadi apabila ada semacam suara untuk mempersoalkan mengapa Islam agama persekutuan, mengapa tidak setara agama-agama lain, ini adalah bukti sejarah bukan ratusan tahun, sudah masuk ribuan tahun, lebih dua alam bagaimana Islam itu mewarnai sistem kepercayaan dan juga kehidupan yang sebahagiannya diamalkan juga oleh yang non-Muslim di alam lain, oleh etnik-etnik yang juga bukan Islam. Tapi pada rakan-rakan saya di Indonesia jangan dilupakan, ada saya dikritik oleh rakan-rakan di Indonesia, Anda berbicara tentang Islam, peranan Islam, tetapi sadarkah Anda bahawa Pancasila itu merupakan tonggak negara Indonesia dan Islam tidak menjadi satu-satunya asas. Disebabkan yang dilupakan 76% lebih penduduk Indonesia itu beragama Islam dan merupakan kumpulan kedua terbesar di dunia alam lain sebagai pengaruh agama Islam. Dan itu besar artinya dalam menentukan, walaupun bagi Pancasila itu tidak menunjukkan Islam sebagai sesuatu yang unggul berbanding yang lain, tetapi jangan dilupakan bagaimana Islam itu menentukan corak pimpinan tokoh-tokoh yang terhenti dalam pimpinan negara Anda. Jadi Islam sebagai suatu agama rahmatan lil alamin, agama sarwa jagat, inilah saya kira juga yang mau ditunjukkan oleh penyusul satu Salatin yang kita warisi dan kita pertahankan, menjadi agama yang juga memperkukuh pertahanan dan pemerintahan kerajaan Melaka. Kita akan melihat satu dua fakta lain yang ada kaitan dengan itu. Dan satu lagi yang penting juga, bagaimana dapat dilihat, kita ambil daripada suatu Salatin bahawa soal undang-undang sebagai asas kemasyarakatan, asas yang menata, yang dapat menata atau menyusun masyarakat, itu telah pun dikisahkan daripada Sultan Muzaffar sebagai contoh, mengarahkan supaya disusun kita undang-undang. Hasil itulah yang kita wajib ini, yaitu hukum kadang masa, yang menurut kajian para sarjana, saya juga ada sedikit membuat kajian, yang sangat besar pengaruhnya pada kitab-kitab undang-undang yang lain di alam lain, kecuali barangkali kalau berbanding dengan undang-undang 1999 Perak itu memang tampak berbeza, tetapi beberapa undang-undang lain di Siak, Johor, di Pahang dan sebagainya itu menunjukkan persamaan yang rapat dengan hukum Padang Melaka. Nah, saya membuat perkiraan lebih kurang 80% lebih, mungkin Profesor Dijak boleh buat rincian, lebih 80% asasnya undang-undang Islam. Tapi ada sejumlah memang undang-undang pra-Islam itu dimasukkan juga. Nah, itu saya kira tidak ada masalah. Dan beberapa undang-undang adat juga dimasukkan. Nah, ini juga menjadi asas mengapa saya membuat sedikit kritikan, mengapa dalam konteks perlembagaan Malaysia 65% sampai 70% penduduknya adalah orang Islam. Tapi di mana letaknya undang-undang Islam? Ini satu perhitungan pembicaraan yang memang tidak singkat, dan saya tak mengatakan harus dirubah hari ini atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, tapi mesti ada satu perbincangan bagaimana hak orang Islam dalam mengamalkan dan memperoleh keadilan menurut prinsip Islam. Undang-undang adat juga bagi yang non-Muslim itu penting, bagaimana dapat diintegrasikan, diharmonikan dalam konteks undang-undang di Malaysia kalau kita kena relevansi dalam konteks negara Malaysia. Dan undang-undang ataupun undang-undang Laut Melaka. Jadi ini menunjukkan bahawa pada zaman Melaka itu telah ada keutuhan dalam soal pelaksanaan undang. Ada kritikan sebagai contoh sarjana tertentu, kalau sejumlah undang-undang pra-Islam itu ada, maknanya betul belum tentu Islam. Tapi saya katakan itu tidak
harus menjadi ukuran. Sebagaimana ada yang mengatakan kerana masih ada penggunaan Dewata Raya pada Batu Pusara Terengganu, maka Islam sebetulnya belum sampai, katanya. Hanya kerana satu istilah. Sedangkan Batu Pusara Terengganu cakap tentang hukum hudud. Bagaimana hukum bagi orang mencuri, hukum hutang piutang, itu jelas undang-undang Islam. Adapun istilah sebagai Dewata Raya itu sebagai suatu hikmah, kebijaksanaan. Dulu kita orang Jawa pun dengan Gusti Allah pula lagi, ya. Bukan rasmi Gusti Allah, yang menunjukkan kebesaran Allah. Jadi dalam zaman paralel itu memang ada beberapa istilah Hindu Buddha yang pra-Islam itu digunakan, tapi telah diislamkan, Islamize. Begitu sampai sekarang ini berlaku perdebatan di salah tempat di Malaysia soal sembahyang. Kalau orang beristilah sembahyang, pahalanya tak sebesar orang yang istilah salat, katanya. Ini salah faham besar. Bagi saya, orang tu saya nak bersembahyang, pahalanya tak akan terjejas hanya kerana dia mengatakan saya nak bersembahyang, berbanding dengan orang yang saya nak salat. Itu tidak mengukur fadilat salat seseorang hanya kerana istilah sembahyang. Salat sembahyang telah pun diislamkan konsepnya, walaupun dengan sembah Sang Hyang, itu dewa yang paling tinggi, paling besar. Tapi kalau kita nak kata saya nak sembahyang, sudah tak ada kaitan dengan saya nak menyembah Sang Hyang lagi. Tetap salat, konsep telah diislamkan. Ini antara isu yang kadang-kadang timbul apabila soal ilmu ini tidak cukup sama disampaikan ataupun tak dicari dengan mendalam, sehingga soal yang buruk, soal yang kecil itu diangkat menjadi semacam soal-soal yang pokok dalam peribadatan. Jadi saya kata kalau begitu, puasa masih tetap juga orang guna istilah puasa. Tak kata pula saum dan sebagainya. Puasa tetap puasa. Mengapa itu tak dirubah pula, ambil istilah asalnya Arab? Jadi ini soal hikmah, kebijaksanaan dalam kita mengamalkan agama. Dan satu perkara lain yang saya tunjukkan sini ialah bagaimana satu salat ini sangat relevan dan ada kesenambungan yang penting dalam konteks pembinaan akhlak, sahsiah dan kebawaan serta keterampilan pemerintah. Dan ini jelas episod-episod yang menceritakan sultan atau raja tertentu seperti Sultan Mansur Shah, Ayahanda Sultan Muzaffar, kemudian Sultan Alauddin Raja, itu digambarkan sebagai sultan-sultan yang mewakili akhlak yang terpuji, akhlak yang sewajarnya sebagai pemerintah. Zaman saya bersekolah rendah, saya sudah mula membaca kisah yang diringkaskan secara Melayu bagaimana Sultan Alauddin Raja Shah itu pada waktu malam melaksanakan kegiatan praktik seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, iaitu bergerak di luar istana untuk bukan saja sama-sama mengekang kejadian perampokan, pencurian, tapi juga mengkaji, meneliti adanya ahli atau masyarakat yang susah hidupnya. Seperti jadi ini warisan daripada akhlak sahabat Nabi yang ada pada Sultan Melaka itu iktibar besar yang mesti dipikir oleh pemerintah sekarang. Kalau Sultan pada zaman itu dapat berlaku demikian, mengapa pemerintah sekarang tidak dapat melakukan hal yang sama? Dan apabila dikisahkan soal Sultan Mahmud, itu pada hemat saya jelas ada unsur perlambangan, isyarat yang disampaikan oleh penyusun suatu Salatin bahawa apabila pemerintah mempunyai sahsiah yang dapat dipertikaikan atau dipersoalkan, maka itu sebenarnya suatu lambang, ambang kejatuhan pemerintahan itu. Nah, ini sangat penting menurut saya. Silakan. Yang ini mungkin taklah terlalu penting segi falsafah pemikiran, tetapi juga telah, seperti saya katakan, Melaka telah menunjukkan suatu pola kependudukan yang patut dipelajari sekarang. Kalau di Melaka saya katakan 80 atau 84 kumpulan etnik berhimpun dengan harmonis, walaupun orang Cina memperoleh bukit-bukit Cina, dapat lubuk-lubuk Cina, orang India memperoleh tanjung-tanjung Kling, tapi tak timbul masalah kerana keharmonian itu berpunca daripada keadilan
dan juga sistem pemerintahnya mantap, dan kesediaan etnik di luar alam Melayu ataupun alam Melayu sendiri untuk mengiktiraf dan menghormati kebudayaan ataupun adat istiadat dan peraturan kehidupan yang berteraskan tamadun Melayu. Ini saya kira perkara yang sangat relevan. Dan saya timbulkan juga di dua negara mengapa kita sekarang tak dapat menimbulkan perpaduan yang sejati seperti pada zaman Melaka. Orang Cina pada waktu itu tak ada masalah hubungan dengan orang Melayu, orang India pun tak ada masalah, orang Parsi tak ada masalah, orang Arab tak ada masalah, dan sebahagiannya pun masuk Melayu. Baik, boleh terus. Dalam soal bahasa tadi saya menyentuh bahasa suatu Salatin sebagai bahasa yang menjadi tanda kewujudan satu bentuk bahasa baru. Ini berkaitan dengan teori dan huraian proses negara akal, iaitu bahasa Melayu. Memang kalau kita kaji, tak saya masuk ke sini, bahasa Melayu pra-Islam itu wujud, bahasa Melayu kuno. Tapi kalau kita teliti bahasa pada bentuk surat itu tidak dapat kita pahami, kecuali beberapa perkataan yang masih kita warisi. Kata naik, mudik, ratus, laksa itu masih wujud, datang, semua ada. Bila konteks wacana, diskurs, kita tak dapat memahami teks yang ditransliterasi daripada tulisan Pallawa ke dalam bahkan Jawi, ke dalam Rumi, tak dapat kita pahami kerana lembut bahasanya memang sangat berbeza. Itu satu episod lama, satu bahasa Melayu lama, bahasa Melayu klasik. Tapi dengan datang Islam, kemudian bahasa Melayu mencapai tahap kebakuan, tahap bahasa yang dikenal pasti strukturnya dan bersinambung hingga kini. Itu sudah dikaji oleh para sarjana tentang bahasa dalam satu Salatin, juga dalam karya-karya agung yang lain, sebagai gambaran munculnya satu bentuk bahasa baru. Kita menyebut bahasa klasik, betul, klasik dalam konteks persejarahan, perabadan tamadun Melayu, tetapi yang betul-betul membawa bahasa Melayu yang kita waris hingga kini itu dalam zaman klasik, termasuk yang dibawa oleh suatu Salatin. Maka kajian yang pernah saya lakukan dalam tesis yang sudah pun dibukukan itu membuktikan memang sangat rapat aturan-aturan dasar dalam bidang ayat. Ada seorang rakan saya juga mengkaji dalam konteks morfologi, pun ada kesinambungan yang jelas antara bahasa Melayu klasik yang diwakili oleh suatu Salatin dengan karya-karya dalam zaman baharu ataupun dalam zaman moden. Dan dalam konteks lain saya melihat bagaimana sejarah Melayu atau suatu Salatin itu menjadi sumber yang membuktikan pesatan perkembangan alam ilmu dan persuratan. Kitab Darul Manzum yang terkenal itu dibawa ke Melaka, dibicarakan menjadi kitab hidup dalam pelajaran agama. Dan kita tahu juga bagaimana karya sastra kayak Muhammad Ali Hanafiah dan Amir Hamzah itu juga menjadi kitab penting dalam soal membangkitkan kekuatan semangat untuk menentang penjajah. Sudah? Mungkin hampir habis ya. Lanjut ya, teruskan. Masih ada lagi. Ya, satu sudut lain, satu sisi lain yang juga saya kira penting yang dapat kita pelajari daripada suatu Salatin ialah bahawa dalam zaman Melaka telah mula mantap yang dikatakan sekarang pengajian antarabangsa, hubungan luar. Jadi jelas bahawa kalau dari awal lagi saya katakan Susur Galuh dekat dengan tokoh agung dunia Syekh Zulkarnain, Raja Suran. Tapi bukan itu saja, yang penting dalam konteks yang kemudian hubungan serantau melalui pemerintah empayar, Melaka sebagai empayar dengan sendirinya dapat membentuk satu kesatuan atau persatuan tamadun, persatuan pemikiran, fikrah, kesatuan cita-cita. Nah, itu yang asas Melayu Raya saya kira yang ingin saya kumandangkan konteks ini. Dan waktu itu tidak timbul masalah pendatang. Sekarang
Orang Melayu di Malaysia kadang-kadang dikatakan juga pendatang. Kamu pendatang. Kamu dari Jawa, kamu dari Sumatera, kamu dari Sulawesi dan sebagainya. Maka saya katakan ini termasuk sanggahan yang saya bentangkan juga di Patani pada satu waktu dahulu. Seorang dari Malaysia mengatakan, saya mengaku saya memang keturunan pendatang kerana datuk moyang saya pun dari Jawa katanya. Jadi tak berbeza saya dengan Datuk Ashok katanya. Bagi saya itu satu pengakuan, ya, penghinaan besar pada bangsa Melayu. Adapun soal perpindahan kita dari alam Melayu itu, perpindahan dari kampung ke kampung. Kita ada satu global Malay village, kampung Melayu global. Jadi apabila orang dari orang Rawa berpindah tanah Melayu, orang Jawa, orang Bugis, itu perpindahan dari kampung ke kampung. Tak dapat disamakan dengan perpindahan rakan-rakan dari luar alam Melayu, baik dari benua kecil India ataupun dari tanah besar Cina. Itu realiti. Tetapi sekarang saya katakan kita terima, kerana jus soli, prinsip jus soli yang menetapkan penerimaan rakan-rakan atau warga negara yang dari luar alam Melayu, di luar tanah Melayu, diterima sebagai warga negara. Dan itu bagi saya suatu penerimaan yang patut dihormati, disanjung, dihargai. Bukan dengan menyamakan orang Melayu dengan mereka sebagai golongan pendatang. Dan ini perkara yang sudah kian longgar dalam kalangan setengah pihak di Malaysia sendiri. Satu episod yang juga penting dan menarik ialah hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu Melaka dengan kerajaan Cina di bawah dinasti Ming, khususnya di bawah pemerintahan Maharaja Yongle yang mengutus Cheng He tadi, Laksamana Cheng He ataupun di alam Melayu dikenal sebagai Cheng Ho. Mengapa berubah itu tak ada masalah bagi saya. Apabila kita ke negara Cina, nama kita pun kadang-kadang dirubah. Jika saya tugas di negara Cina sebagai wakil kerajaan Malaysia di dalam bidang pengajian Melayu di negara Cina, saya cari nama saya dalam website di Beijing Foreign Studies University, tak saya temukan nama saya. Rupa-rupanya bukan Awang Sarian, sudah berubah menjadi Nawang Sandlian. Dan Najib saya datang, tak disebut Najib, Najibo. Dan semua nama orang Malaysia, nama Melayu Sosial dia rubah. Itu ialah perkara yang lumrah. Kita ke Makkah, ke Saudi dan ke negara Arab pun nama kita diubah kerana tak ada bunyi nga. Maka Awang menjadi Awanj, nga menjadi Jin. Itu bagi saya tak menjadi masalah. Tetapi yang penting dalam catatan sejarah Cina ini, kelebihannya mesti kita akui. Dalam dinasti Cina dari awal lagi, mesti Hannya dan sebagainya, mereka melatih historian, sejarawan di istana untuk merakam. Tentulah rakaman itu banyak berpihak pada kehebatan Maharaja istana masing-masing. Tapi tidak mungkin seluruhnya itu palsu. Tentang catatan mereka sudah sampai di alam Melayu sebelum Masihi lagi, itu jelas ada catatan dalam rakaman sejarah istana di China. Sehingga kemunculan pada dinasti Ming itu memang sampai sekarang bagi orang yang dapat membaca tulisan Cina klasik, silakan, memang masih terakam lagi. Dan ini penting kerana sebelum abad 15 lagi, itu kali pertama orang luar dari alam Melayu mengetahui adanya kewujudan orang Melayu dengan istilah Melayu. Iaitu dirakam oleh I Ching, pendeta Buddha yang masyhur dari dinasti Tang abad 7, yang 6 bulan bermukim di Boshe, di negara Sriwijaya, beberapa bulan di Qalaha atau Qalah, Kedah Tua. Itu dirakam dalam tulisan beliau. Kalau tuan-tuan dan puan ke negara Cina, ke kota Xi'an, kota klasik yang menempatkan sebagian besar menjadi ibu negeri bagi pemerintah dinasti negara Cina, di situ di kuil Buddha terbesar Cina pada saya, seluruh dunia itu kuil terbesar. Di situ koleksi tulisan I Ching dihimpunkan, tapi tentu dalam tulisan Palawa, sebagian dalam tulisan Cina klasik. Tapi saya dapat merakam peta perjalanan I Ching ke
ke Sumatera, sama ada Palembang atau Jambi, itu persoalan akademik yang perlu dibahaskan. Saya mengatakan Jambi kerana saya buat kunjungan ilmiah Jambi, di situlah setelah dibuat rekonstruksi pusat-pusat pengajaran agama Buddha dalam bahasa Melayu itu di pinggir Sungai Batanghari, sungai yang besar. Sedangkan Sungai Musi yang dekat dengan Palembang itu cabang dari Batanghari. Dan kita tahu tamadun-tamadun besar, Mesopotamia, China, Ganges, India sebagainya. Sungai besar itulah sumber ataupun pusat tamadun. Jadi dalam konteks ini saya lebih melihat Jambi itu sebagai tempat yang sebenarnya ibu negeri Sriwijaya. Wallahualam itu dapat dikaji terus. Jadi yang penting Islam baru atau Melayu itu telah wujud abad ke-7. Lebih awal sudah wujud, tapi yang dirakam dalam bentuk tulisan itu dapat ke-7. Jadi bagi mereka yang menidakkan mereka itu Melayu dalam konteks ini Melayu yang bersifat cultural, bukan Melayu etnik semata-mata. Betul lah, Melayu itu soal darah, tapi Melayu dalam pahaman sejarah tamadun kita itu sudah bersifat tamadun. Maka etnik-etnik yang bukan Melayu bernaung di bawah konsep Melayu. Baik Bugis ada tulisan sendiri, Serang ada bahasa sendiri, ratusan sekarang 700 lebih etnik di alam Melayu, khususnya di Indonesia. Tapi pada satu waktu semua mengaku sebagai orang Melayu walaupun bukan berdarah Melayu. Ini impian yang saya kira harus dijelmakan semula supaya tak timbul masalah kata negara kami bukan negara Melayu, tak masuk dalam empire Melayu ataupun tak masuk dalam konteks alam Melayu. Dan sekarang makin nyaring suara begitu dalam kalangan sahabat-sahabat kita di sebuah negara jiran. Saya dalam konteks ini memang kali dikritik teruk kerana bagi saya ini bukan soal saya, kerana ini sarjana ratusan tahun dahulu sudah menulis itu. Saya hanya menyambung dan meneruskan hakikat itu. Jadi bukti saja mengapa waktu itu tidak lagi perlu Indonesia, nama Indonesia rasmi baru muncul pada tahun 1928 untuk mengisi Sumpah Pemuda bernegara yang satu, negara Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Tapi akarnya itu diambil daripada bahasa Melayu. Jadi Melayu dalam tulisan-tulisan yang terbit pra Sumpah Pemuda itu semua ditulis Melayu dengan ejaan Belanda, M-E-L-O-J-O-E, Melayu. Jadi tak, waktu itu memang tak ada istilah Indonesia. Ini hakikat sejarah yang memang sukar diterima oleh rakan-rakan kita sebagiannya di negara itu. Tetapi saya hanya katakan, saya merakam, catat apa yang wujud dalam fakta sejarah. Jadi ini saja contoh. Icing sini mencatat nama Meloy waktu itu yang menggambarkan keseluruhan kehidupan alam Melayu. Terus itu. Dan saya cerita ini berjadi panjang pula kerana sentimen dan emosi saya agak naik sikit tentang soal ini. Kita menyaksikan dalam abad ke-15 dinasti Ming dan Kesultanan Melayu. Itu ada banyak bahan lain yang saya tulis, kata kerja dan tulisan-tulisan lain. Tapi yang nak saya rumuskan bahawa interaksi itu sudah mewujudkan suatu yang boleh dikaji dalam konteks hubungan antarabangsa, hubungan luar. Kerana menurut Profesor Ulung di Peking University, baru meninggal, iaitu mendiang Profesor Li Qing, yang pernah juga menulis sebuah buku hubungan pada zaman keemasan dinasti Ming dan Kesultanan Melayu. Jadi pada hemat beliau, ini ialah suatu peristiwa sejarah pertama kali hubungan diplomatik yang begitu teratur terjadi pada abad 15 antara dunia Melayu dengan Cina. Tentang bahasa, menarik bahawa suatu sumbangan penting dalam interaksi itu, selain soal kebudayaan dan sebagai perniagaan, bahawa istana Cina mengiktiraf bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa asing penting.
Di negara China, istana pada abad 15 sudah didirikan biro ataupun jawatan kuasa ahli terjemah, menunjukkan penting hubungan dengan negara-negara asing, termasuk rakaman sejarah 2 orang dari alam Melayu, seorang mewakili Melaka, seorang mewakili Sumatera. Itu ada dalam rakaman sejarah. Kemudian didirikan pula yang sekarang boleh kita katakan sebagai Akademi Pengajian Asing. Inilah akar mengapa di negara China merecup tumbuh Foreign Study Universities, Universiti Pengajian Asing. Itu menjadi sumbangan besar pada pembangunan ekonomi China, sehingga wujud Belt and Road Initiative yang sudah cukup meluas di seluruh dunia, karena akarnya itulah pengajian asing. Di Universiti tempat saya tugas itu, Beijing Foreign Studies University, sekarang 120 pengajian asing, berarti juga 120 bahasa asing dikaji untuk mereka mengenal ciri-ciri bangsa sedunia. Dan itu yang menjayakan mereka dapat melaksanakan BRI, Belt and Road Initiative, kerana mereka mengenal pasti dahulu undang-undangnya bagaimana, bahasanya bagaimana, politiknya bagaimana, psikologinya bagaimana, dikaji dengan mendalam oleh pakar-pakar dan disampaikan dalam kuliah di beberapa buah universiti pengajian asing. Ini sudah dibuat abad 15. Dan bahasa Melayu ditempatkan di bawah jabatan yang disebut bahasa-bahasa Islam. Itu juga menarik kerana Persidangan Hakim atas menyebut bahasa Melayu sebagai satu bahasa Islam. Tapi rupa-rupanya abad 15 Maharaja Cina sudah beriktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa Islam, kerana dikelompokkan bahasa Melayu itu di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam. Dan kemuncaknya adalah penyusunan sebuah kamus, meskipun hanya satu word list ataupun daftar kata, yang dikatakan daftar kata negeri Melaka, Mala Ciaku Yu, lebih kurang itulah sebutan. Saya tamat Cina masih tetap tak dapat berbahasa Cina dengan baik. Saya masih Melayu. Terus itu kesannya besar. Ini nak saya kaitkan apa implikasi sekarang daripada hubungan pengajian bahasa Melayu sebagai pengajian asing, dan dengan sedikit promosi kita, saya sedikit terlibat kedutaan Malaysia dan juga institusi pakar di sana, pejuang di sana, Profesor Chulu. Sekarang 16 buah universiti di negara China menawarkan ijazah bahasa Melayu. Bukan kursus bahasa Melayu, ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun. Dan sekarang 6-8 buah universiti menghantar pelajar untuk mengambil atau program transfer kredit, program pembinaan kredit. Berarti kalau dulu ada konsep 3+1 kan, 3 jam 1, 3 tahun sana, setahun di Malaysia. Di USM, Universiti Malaysia diberi amanah oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia sebagai host, tuan rumah bagi mengendalikan program intensif bahasa, sastra, budaya, sejarah Melayu dan sebagainya, untuk mereka kembali ke negara China menjadi bakal sarjana yang ada kekuatan. 16 buah universiti, bukan jumlah yang kecil. Tak campur lagi beberapa buah universiti yang ada program khas diploma bahasa Melayu selama 3 tahun, seperti di sebuah kolej di Bandar Woncang, Hainan. Sudah 3 kali saya diundang ke sana. Dan beberapa buah universiti melakukan kursus khas untuk bisnes, perniagaan dan hubungan luar. Jadi ini kesan daripada sebenarnya abad 15 yang dengan dukungan pimpinan negara sendiri dan sarjana-sarjana dapat kita teruskan kecemerlangan bahasa kita di negara China. Dan jumlahnya akan bertambah lagi dengan hubungan perniagaan dan sebagainya. Silakan. Satu contoh lain betapa hebatnya hubungan tamadun yang telah pun dikaji oleh sarjana Cina sendiri, iaitu persamaan yang sangat akrab antara pantun Melayu dengan lagu rakyat di China. Satu oleh seorang profesor senior, baru meninggal, umurnya 101 tahun, baru meninggal dalam 4-5 bulan lepas. Profesor Xu Yonian, saya sempat berkenalan 2-3 kali di Kongtong Foreign Studies University. Umur 101 tahun meninggal. Sudah membuat kajian membuktikan sangat rapat pertalian
pantun dengan lagu rakyat Cina, baik dalam struktur maupun dalam konteks budayanya. Budaya pertanian, dan struktur pantun, sampiran dengan dua baris maksud itu sudah dikaji. Dan ini sudah dicetak, diterbitkan di Malaysia oleh penerbit Gerak Budaya Pak Chok. Dan yang terbaru, murid beliau iaitu Profesor Tan Xiao menghasilkan sebuah buku daripada thesis juga, pantun dan Xintian Yu, iaitu sejenis lagu rakyat dari Cina. Nah, ini banyak artinya perkara yang boleh kita kaji terus daripada hubungan yang digambarkan dalam satu salati antara tamadun Melayu dengan tamadun asing. Silakan cikgu. Akhirul kalam. Alhamdulillah, ini yang dinantikan. Jadi saya merumuskan bahwa suatu salati telah merakam pancang-pancang tamadun Melayu dalam aspek politik, sosial budaya, ekonomi, dan hubungan antar bangsa pada zaman Kesultanan Melayu. Ia juga menggambarkan realiti yang berlaku dalam pelbagai kesultanan Melayu lain yang tersebar dalam Melayu seperti telah saya sebut tadi. Dan keperluan memenuhi tuntutan perubahan perlu diupayakan. Namun pancang-pancang tamadun Melayu itu perlu dipastikan kesinambungan kerana banyak yang tetap relevan dalam zaman ini. Jadi sekiranya dalam tempoh lebih kurang 1 jam ada. Saya menyampaikan cara meringkas untuk boleh kita bincangkan.